tabarakallah. Ya, nikmat ukhuwah itu memang terasa. Bila sampai kat dewan ini, Masya Allah, ya, tengok ibu-ibu yang apa tadi saya cakap, ibu-ibu yang ayu. Ya, tengok ibu-ibu yang ayu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang Masya Allah, tabarakallah, yang begitu ikhlas, ya, menyambut ustazah pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita semua bersama-sama dengan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasi dagang, nasi kerabu. Dah makan ke belum? Dah ya kan, ada pula interview kan dengan pantun ustazah. Nasi dagang, nasi kerabu, puan-puan, I love you. I love you too, tahu-tahu. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya minta maaf dengan tuan-tuan. Ini bukan ustazah yang susun ya. Tuan-tuan telah diletakkan di belakang. Ya, puan-puan duduk depan. Maknanya tuan-tuan ni sebagai bodyguard. Ya, kat belakang tu. Tak apa tak ada hal ya. Okey. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan kita pada pagi ini dan sekalian nikmat yang terlalu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalau kita tak cakap, kita terlepas pandang. Selalu kan dengar orang cakap kat kita sendiri kan, tak bersyukur. Orang cakap kan. Pernah tak suami cakap kat akak-akak, tak bersyukur ni? Pernah tak? Elok ngaku tu bagus. Mengaku ni sebahagian daripada ubat. Pernah tak anak-anak cakap, mak ni tak bersyukur lah? Pernah tak? Ada juga. Pernah tak kita cakap kat diri kita sendiri, aku ni tak bersyukur ni? Pernah tak? Selalu. Maknanya apa? Kita adalah manusia yang mudah lupa. Walaupun kita rasa kita baik dah. Walaupun kita rasa kita ingat dah. Tak, tuan-puan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu takkan dapat hitung nikmat Allah. Terlampau banyak. Sebab itu tak pernah cukup. Walaupun seluruh hayat kita cuba untuk mengucapkan Alhamdulillah. Seluruh hayat, tak buat kerja lain. Alhamdulillah saja. Ataupun kita rasa kita cuba seluruh hayat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Tidak mampu. Kerana nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Tak termampu kat kita. Apatah lagi yang memang kita tak buat ni. Apatah lagi yang memang kita berdosa ni. Apatah lagi yang memang kita tak syukur nikmat betul-betul ni. Lebih-lebih lagi lah perlu diperingatkan setiap waktu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah yang menjadi rukun solat kita, tuan-puan? Kita baca surah apa? Surah Al-Fatihah. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, apakah kalimah yang kita sebut? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-puan ni khusyuk tak solat? Cuba jawab. Semua soalan saya kena jawab. Ya? Pagi tadi solat subuh khusyuk tak? Separuh. Ya? Berapa peratus khusyuk dia? Siapa yang 100% angkat tangan, mari kita tukar tempat. Ustazah duduk situ, yang 100% ceramah. Cerita macam mana dia dapat khusyuk 100%. Adik-adik, kakak-kakak, ibu ayah, nak khusyuk solat tak? Seawal kita takbiratul ihram, qiyam, itu semua kalau kita nak bincangkan lah ya. Dah boleh khusyuk, tapi sebab ustazah bukan tajuk tu hari ni. Cuma saya nak sebut tentang Alhamdulillah. Kalau kita betul-betul ya, menghayati surah Al-Fatihah dalam solat, kalaulah tak dapat khusyuk daripada takbiratul ihram, kalaulah tak boleh khusyuk daripada qiyam,
Kalau tak boleh khusyuk masa kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni ada versi panjang, ada versi pendek tuan-puan. Tapi jangan tinggal. Antara versi pendeknya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku, ke versi pendek pun panjang. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa aku seperti mana engkau menjauhkan timur dan barat. Jangan bertemu dengan dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku, ya Allah. Ini doa iftitah juga. Selain daripada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira sampai ke akhir doa iftitah yang selalu kita baca. Kalau kat situ pun tak boleh khusyuk lagi tuan-puan sekalian, sampai kepada part Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kat situ. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdu, puji-pujian, syukur pada Allah. Kat situ. Sampai kita terasa, aku memang banyak tak syukur ya Allah. Aku memang banyak komplain ya Allah. Aku memang banyak tak betul ya Allah. Aku memang banyak ingat ujian dan musibah, kesusahan lebih daripada ingat kepada nikmat. Yang pastinya nikmat kepada kita lebih banyak daripada kesusahan. Sekali sakit gigi, berapa batang? Mak-mak, ibu-ibu, sekali sakit gigi berapa batang kalau sakit? Yang betul-betul sakit. Kalau kita jumpa doktor, sakit manakah? Semua sakit. Takkan semua doktor nak cabut. Yang sebenarnya sekali sakit gigi, berapa batang yang sakit? Satu. Sebenarnya gigi kita ada berapa batang? Jangan kata nak kira nikmat, nak kira gigi pun terlupa. Ini kerja rumah Ustazah bagi Balik rumah, pergi kat cermin, nak suruh kira apa? Kira gigi yang tinggal. Kalau gigi palsu senang bawa keluar. Ya kan? Betul juga kan? Kita ni tuan-puan sekalian, ya Allah bagi sakit sebatang. Yang tak sakit, berbelah-belah batang lagi. Dia sekarang masalah tak tahu berapa batang yang tinggal. Yang tak sakit, berpuluh batang lagi. Tapi, yang mencekam dalam hati kita apa dia? Yang sakit. Yang selalu jadi bicara kita apa dia? Yang sakit. Sampai kita terlupa mensyukuri yang tidak sakit. Masya Allah tuan-puan sekalian, biar dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesedaran. Masa kita baca dalam salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, terasa hina dinanya kita. Terasa kotornya kita. Terasa busuknya kita. Kenapa? Sebab aku tidak benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Ustazah nak mengajak tuan-puan sekalian. Tajdid rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada dalam majlis ilmu, Masya Allah, Tabarakallah, adalah sebuah nikmat yang sangat indah. Betul tak tuan-puan? Seronok tak duduk majlis ilmu? Indah tak? Ada tak orang ngamuk-ngamuk dalam majlis ilmu? Mana tu? Ya, tenang nampak. Ustazah daripada depan nampak tuan-puan seakan-akan tidak ada masalah hidup. Seakan-akan tuan-puan ni adalah jutawan. Tengok cara duduk tu. Ya, tak ada masalah hidup ni. Kalau tengok tuan-puan sekarang daripada depan ni, apa dia? Ya Allah, manisnya. Senyum ayu. Cakap lembut. Apa lagi? Tak tahu ni kat rumah mana ni. Tak tahu nak datang tadi macam mana. Entah-entah kelengkong. Pintu. Mengamuk kan. Tinggal terus kat rumah. Dia padan kau dalam rumah tu. Pasang pinggan. Pintu. Mak lagi dengan ceramah. Tapi bila sampai ceramah, relax nampak.
Pinggan tak basuh tu. Kain tak sidai. Balik sekarang perang balik semula. Sungguh indah berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Indah sangat. Majlisnya Allah kata, kamu berdoa, doa itu mustajab. Kamu berdoa, doa itu mustajab. Ni dengan hujan yang turun. Ya Allah, ya Tuhan, bagi rahmat pada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala datang daripada jiwa kita, tuan-puan, untuk melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidaklah aku ini, ya Allah, layak untuk semua ini. Kau nak tengok dosa kita yang banyak, hati kita yang hitam, tuan-puan sekalian, tidaklah aku layak untuk semua ini, ya Allah. Tapi sentiasa ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan maghfirahnya, dengan hidayahnya. Maha suci Allah. Alhamdulillah. 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 Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah nak mulakan dengan kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian insya-Allah kita akan sama-sama membicarakan kuliah kita pada pagi ini yang bertajuk semua ingat tajuk. Bagus, alhamdulillah. Tajuknya ialah Berdosakah Aku. Jadi kita selawat dulu insya-Allah. Saya tahu ni kumpulan tadarus, kumpulan marhaban. Silap-silap nanti tenggelam suara ustazah bila tuan-puan dah berselawat, ya. Jadi kita selawat sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada segala kotoran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad lilladhi talhannu bihil uqadu وَتَنْفَرِجُ بِالْكُرُوبِ وَتُقْضَى بِالْحَوَائِجُ وَتُنَالُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berdosakah aku? Jawapannya apa? Dia kalau dah soalan, lepas tu dapat jawab, boleh balik. Boleh terus minum pagi. Jadi tajuk dia adalah sebuah soalan, tuan-puan. Tajuk dia apa? Berdosakah aku? Ada tanda soal. Jawabnya? Dah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taqabbalallah minna wa minkum. Boleh tak balik terus? Tak nak ya, okey lah. Okey, sebab tak nak balik hujan kan, nak balik pun susah ya. Jadi mari sama-sama kita perhalusi tajuk berdosakah aku.
Ustazah meletakkan satu niat tuan-puan. Bila berceramah tu, Ustazah memang fikirkan supaya kita semua dapat balik dengan ataupun dapat balik dalam keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Ya. Jadi bukan semata-mata nak bercakap saja, ya, ataupun orang kata apa? Alah, orang suruh ceramah. Tak juga. Ustaz tak kisah orang suka ke, tak suka ke, ya. Tapi pada ustazah tajuk ini penting. Macam mana ustazah nak diri ustazah faham tentang tajuk ini, tuan-puan, kena dalam. Ustazah juga nak tuan-puan faham demikian. Tak nak hanya sekadar kita cakap sikit-sikit, lepas tu kan lepas habis ceramah kita makan. Tak. Jadi ustazah harap tuan-puan sekalian kita betul-betul dapat, ya, apa yang akan kita sama-sama bincangkan pada pagi yang begitu indah, ya, pada pagi ini, insya-Allah. Tajuknya adalah berdosakah aku? Dan tuan-puan, kita semua telah jawab. Jawapannya adalah confirm berdosa. Kita semua adalah pendosa. Adalah satu masalah yang sangat berat kalau ada yang merasakan dirinya tidak berdosa. Aku tak berdosa, dia cakap. Saya tak berdosa. Malam tadi qiyam, hari di tengah puasa. Masya Allah. Adalah satu masalah yang sangat berat. Dari kacamata agama itu sendiri, tak kiralah kita ahli ibadah ataupun tidak, tapi tiba-tiba kita merasakan yang kita ini bukan pendosa, tidak berdosa. Cuba tuan-puan tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi. Bahkan ada sahabat Nabi yang berkata, andai katalah dalam masjid ini dikatakan ada seorang saja yang munafik, ada seorang saja yang fasik, ada seorang saja yang berpura-pura, ada seorang saja yang berdosa, maka sahabat itu berebut-rebut untuk mengatakan yang seorang itu adalah diri dia. Berebut. Sahabat, baik Saidina Abu Bakar, baik Saidina Umar, baik Saidina Osman, ya, baik nama-nama 10 sahabat yang telah dijamin syurga, Abu Ubaidah Al-Jarrah ke, masing-masing itu tuan-puan sekalian berebut untuk mengatakan bahawa yang berdosa itu adalah aku. Yang jahat itu adalah aku. Yang munafik itu boleh jadi aku. Jauh berbeza dengan kita, tuan-puan. Andai katalah dalam ruangan ini dikatakan ada seorang, itu memang banyak dosa dia. Boleh jadi, tuan-puan, kita pandang orang sebelah, rasa macam dia. Lain macam musuh ni. Ataupun pandang orang belakang. Atau pandang orang depan. Kita selalu mengecualikan diri kita. Sedangkan sahabat-sahabat sekalian, merasa diri kita berdosa ini ada banyak faedahnya. Banyak faedah. Tahu penyakit apa yang Allah tidak pernah redha kalau penyakit itu ada dalam diri kita. Walaupun sebesar zarah. Penyakit apa, tuan-puan? Ada yang kata riak lagi? Ujub lagi? Sombong. Sombong itu adalah pakaianku. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi. Maknanya apa? Allah saja kau nak menyombong pun. Kenapa? Kerana semua ini milik Allah. Allah haramkan sifat sombong itu pada manusia, pada hamba-Nya, walaupun pada kadar sebesar zarah. Tuan-puan, sebesar zarah, cuba tunjuk kat Ustazah. Sebesar zarah besar mana? Tak nampak.
Jari saya ke Ustazah? Tak, ni bukan sebesar Zara. Ni sebesar ibu jari. Besar mana sebesar Zara? Tak nampak. Sombong. Walaupun pada kadar sebesar Zara, Allah tak rela. Tak boleh. Haram. Kena bersihkan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, di antara faedah merasa berdosa itu. Ya, aku ni berdosa. Aku ada buat salah. Aku ada buat silap. Aku ada banyak kelemahan. Aku ada banyak kesilapan. Yang kadang-kadang kita kena asak diri kita, tuan-puan sekalian, untuk mengatakan demikian. Supaya apa? Supaya luntur, tanggal, lucut. Andai kata ada kesombongan pada diri kita, walaupun sebesar Zara. Walaupun sebesar Zara. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, okey, cuba kita cek diri kita masing-masing sekarang. Mungkin ada yang tak senang hati, mungkin ada yang gelisah, mungkin ada yang betul ke tak betul ni? Ada tak yang sedang kegelisahan hidup dia? Ada ke tak ada? Cuba jawab. Gelisah jalan itu. Ada tak? Ada tak yang sakit hati? Maksudnya sakit hati dengan orang, nak marah ke orang. Ada ke tak ada? Tengok muka macam tak ada tau. Tapi jawapan dia ada. Ada tak yang rasa dendam dengan orang? Ada tak yang rasa macam dia tak ngaku dendam, tapi kalau orang tu jatuh depan dia, dia kata, pada muka. Kau buat aku. Ya, ada tak yang rasa sedih sangat, hati dia sedih, luka, kecewa? Ada tak? Kuat tak jawapan tu? Ada. Boleh tak sahabat-sahabat sekalian, setuju tak? Walaupun kita boleh listkan, kita boleh senaraikan sejuta sebab kenapa saya terluka. Sejuta sebab kenapa saya kecewa. Sejuta sebab kenapa saya gelisah. Sejuta sebab kenapa hati saya sakit. Sejuta sebab kenapa saya benci, saya dendam, saya macam ni. Sejuta sebab kenapa saya jadi seperti ini. Boleh jadi sejuta sebab tu betul. Tapi sejuta sebab itu, walaupun boleh jadi betul tuan-puan, tidak dapat menandingi kuatnya sebab yang satu ini. Apa dia? Kerana diri saya berdosa. Kerana kita berdosa. Kerana kita berdosa, tuan-puan, itulah. Ya, walaupun susah untuk kita akui, tapi percayalah, ya, dosa kita banyak. Kelalaian kita banyak. Kelemahan kita banyak. Andai kata kita cuba hitung, sahabat-sahabat sekalian, seperti mana kan dia disuruh hitung, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu, muhasabahlah diri kamu. Hasabu anfusakum, muhasabahlah diri kamu sebelum nanti kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Allah akan hisab? Dari mana kamu dapat duit ini? Dari mana kamu dapat harta ini? Daripada mana kamu dapat nikmat ini? Dan bagaimana kamu membelanjakannya setiap sen. Setiap sen. Permintaan. Cara halal atau cara haram. Cara syubhah ataupun cara yang benar-benar jelas. Lalu bagaimana kamu membelanjakannya? Padahal banyak ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami rezekikan, hendaklah kamu menginfakkannya. Maksud menginfakkan dengan jalan yang benar. Yang berkait tanggungjawab dilunaskan. Sedekah dikeluarkan. Zakat wajib dikeluarkan.
Semua itu daripada muhasabah harta. Belum lagi muhasabah masa. 24 jam yang kita ada, kita kemanakan 24 jam tersebut? Apa alasan kita diberikan waktu yang sama ke orang Afrika waktu dia lain? Tuan-puan? Sama tak waktu yang diberikan kepada kita dengan kawan-kawan kita kat Sri Lanka? Sama tak 24 jam? Sama. Kawan-kawan kita kat Madinah 24 jam ke 28 jam? 24 jam. Kawan-kawan kita kat Jepun 24 jam ke 25 jam? 24 jam. Sama. Orang zaman dulu, sahabat-sahabat Nabi 24 jam ke 29 jam? 24 jam. Zaman tabi'in 24 jam ke 30 jam? 24 jam. Tapi hasilnya lain. Hasilnya lain, tuan-puan. Hasilnya lain. Macam mana sahabat-sahabat Nabi dengan 24 jam yang Allah berikan kepada mereka? Ni muhasabah ya. Kalau kita rasa kita tak berdosa tu. Macam mana sahabat Nabi yang Allah berikan 24 jam kepada mereka disebut dalam surah Al-Fatah. Tarahum ruk'an sujada. Kamu dapati mereka yang bersama dengan para nabi itu ruk'an sujada. Rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud. Ruk'a sujud. Orang yang banyak solat tu. Ruk'a. Orang yang banyak rokok. Sujud. Orang yang banyak sujud. Itulah dia orang yang bersama dengan Nabi. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kenapa mereka itu banyak sujud? Kenapa mereka itu banyak rokok? Dijawab pada ayat itu, yabtaghuna fadlan minallah. Kerana dalam jiwa mereka terlalu menginginkan kurniaan daripada Allah. Wa ridwana. Dan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sampai kamu nampak pada wajah mereka itu ada cahaya, tanda kesan daripada sujud mereka yang banyak. Itu 24 jam yang Allah berikan kepada para sahabat. Sama kita 24 jam. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu buat apa 24 jam sampai penat, sampai lelah, sampai stres, sampai sibuk, busy body. Kamu buat apa 24 jam? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab tuan-puan kalau nanti akhirat? Ya? Ada yang dulu masa hidup dekat dunia buta. Buta masa kat dunia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buta tuan-puan. Tiba-tiba dia datang di hari akhirat dalam keadaan terang mata dia. Dan dia merupakan seorang penghafaz Al-Quran 30 juzuk. Yang Al-Quran beri syafaat kepada dia akhirat besok. Kita terkebil-kebil tengok dia. Sedangkan dia orang buta masa dekat dunia. Nak pakai Quran Braille tu tuan-puan sekalian. Quran Braille ni kena disusun satu juzuk. Kenapa? Sebab satu juzuk tu beratnya 1 kilo nak bawa. 1 kilo. Bandingkan 30 juzuk Quran kita. Allah ringan. Nak bawa Quran Braille, satu juzuk 1 kilo. Kalau nak bawa 30 juzuk, 30 kilo. Tapi macam mana sahabat-sahabat kita yang buta mata mereka diberikan 24 jam yang sama dengan orang celik seperti kita, mereka berhasil menghafaz Al-Quranul Karim.
Apa alasan dan jawapan yang kita nak berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita jawab sendiri. Apa alasan dan jawapan yang kita nak berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mendirikan solat, bila kita bersimpuh atas mihrab, atas sajadah kita dengan merasakan diri kita berdosa, itu lebih tawaduk. Lebih tawaduk. Ya Allah, pandanglah aku ni, Ya Allah. Aku tahu dengan dosa-dosa yang banyak, kelalaian yang banyak, kelemahan yang banyak, kesilapan yang banyak, mungkin aku ni tak patut untuk dipandang. Tapi rahmat-Mu lebih luas daripada dosaku. Rahmat-Mu lebih luas daripada dosa-dosa hamba yang dikumpulkan. Kerana luasnya rahmat Allah, maka pandanglah aku, Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha luas. Itu tawaduk. Tawaduk. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, apa faedah tadi merasa diri berdosa? Ia melahirkan sifat tawaduk dalam diri kita dan mengikis sifat yang Allah tidak redha untuk berada dalam hati manusia, iaitu sifat sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Walau banyak mana pun ibadah zahir yang kita buat, ada kesombongan, Allah tak pandang ibadah zahir yang kita buat. Kita cakaplah kita puasa Nabi Daud, kita cakaplah kita qiyam, tak pernah miss dah 30 tahun, tapi bercakap yang Allah Maha mengetahui dalam diri kita ada kesombongan, melihat orang lain semua macam ahli neraka, melihat orang lain semua tak betul, kita seorang je yang hebat, kita seorang je yang betul, tak boleh ditegur. Masya Allah tuan-puan, itu tidak jadi jalan kebaikan kepada kita. Sebab itu antara ciri orang yang tawaduk itu apa dia? Dia mudah menerima. Menerima apa? Teguran, nasihat, merasakan, ya mungkin saya silap, tak apalah, katakan sajalah kita silap, ya kita boleh baiki, kan? Ya kita boleh baiki. Kita ada Allah yang maha pengampun, maha pengasih. Walaupun kadang-kadang kan tuan-puan, kalau kita banyak sangat kena apa? Macam katalah pasangan ataupun adik-beradik, biasa orang terdekat lah, asyik cakap kita salah. Salah. Berdosa. Sebagai manusia biasa, dia boleh jadi memberikan satu refleks yang tak baik juga. Setuju tak tuan-puan? Kalau duduk dengan orang yang asyik cakap kita salah. Betul lah kita kena ngaku salah. Ya. Tapi asyik kata kita salah. Salah, berdosa, tak betul, itu ini. Sebagai manusia biasa, dari sudut psikologi dia tuan-puan, dia boleh depression, dia boleh down juga, dia boleh stres, sebab tak tahu macam nak keluar dalam keadaan diri yang sudah dimomokkan, salah. Tapi macam mana nak keluar daripada perasaan tu tuan-puan? Macam nak keluar daripada depression tu, stres tu, sebab ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala duduk dalam lingkungan orang yang selalu kata kita salah. Contoh ya tuan-puan, Ustazah ni cerita lama-lama pernah pergi program dengan Juvana. Juvana ni anak-anak yang buat jenayah ya, bawah usia 18 tahun kan ya? 18 ke 17, macam tu lah. Ya. Jadi, bila Ustazah dah habis bagi motivasi semua nak balik kan, anak-anak tu anak-anak kan, remaja, keliling meja ni. Maknanya nak berbaik-baik kita kan? Ya. Nak bermanja-manja, berbaik-baik. Anak kan, anak. Ya, pakat anak. Bahkan ada yang kata, Ustazah, saya boleh berubah. Saya boleh berubah Ustazah. Tapi syarat dia saya kena ikut Ustazah balik KL. Ya, nak ikut Ustazah balik. Itu negeri lain yang Ustazah pergi. Dia kata, kenapa pula nak berubah kena ikut Ustazah pula?
Saya tak boleh berubah kat tempat saya, Ustazah. Sebab apa? Dah dimomokkan. Hilang basikal, dia. Hilang ayam, dia. Hilang selipar kat masjid, dia. Hilang anak orang, dia. Kata anak tadi tu, saya tak boleh berubah, Ustazah. Sebab apa? Semua kejahatan yang berlaku kat Felda saya tu, saya lah orang dia. Saya yang akan dituding. Sebab apa? Ini tekanan. Tekanan kepada orang yang dimomokkan salah. Ni kena faham juga ya tuan-tuan. Tapi kita ada jalan keluar. Andai kata tuan-puan rasa, sebab macam ni, dari segi psikologi, asyik kata diri saya salah. Dari segi psikologi, kadang-kadang ada memberi kesan yang tidak baik. Apa dia? Dia punya self-esteem dia dan sebagainya, confident dia jatuh. Dia jadi apa? Jadi tak nak ke depan. Tak nak bergaul. Kenapa? Terlalu melihat diri tu, dia underestimate diri dia. Tapi Islam tak suruh macam tu, tuan-tuan. Islam meletakkan kita rasa diri kita berdosa dengan sebuah harapan yang sangat unggul, yang sangat besar. Apa harapan dia? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi kita tak jatuh ketika mana kita merasakan kita berdosa, kita salah, kita lemah, kita begitu, kita begini. Kenapa? Kerana ia datang bersama dengan keyakinan dan keimanan. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nampak tuan-puan sekalian? Jadi bukan satu masalah untuk mengaku salah. Bagi orang yang yakin, Allah menerima dia datang dengan kesalahan dia untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata, hadis Nabi, maksud dia, andai kata ada kaum yang tidak melakukan dosa, maka Allah akan hapuskan kaum tersebut. Digantikan dengan kaum lain yang melakukan dosa. Lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah memberikan keampunan. Masya Allah ya. Maknanya ya, melakukan dosa ini sebenarnya adalah sifat manusia seperti kita. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak menjeratkan diri kita dalam dosa tanpa kita kembali kepada Allah, memohon keampunan dan islah. Islah tu maknanya apa? Perbaiki. Dalam bab taubat, ya, kalau kita tengok ayat-ayat taubat, tuan-puan sekalian, akan disebut tentang keampunan, taubat dan islah. Islah apa dia? Perbaiki. Dah tahu dah perangai macam ni kan? Salah kan? Minta ampun pada Allah. Lepas tu, baiki. Minta ampun lagi, baiki lagi. Minta ampun lagi, baiki lagi. Jadi, insya-Allah kita mati dalam keadaan sentiasa memperbaiki diri. Tugas memperbaiki diri tak akan habis sampai kita mati. Sampai kita mati. Sebab itu, tuan-puan sekalian, kita ini disuruh, diperintahkan untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat istighfar ini adalah minta ampun dengan Allah dan islah. Baiki. Tuan-puan, kalau manusia kan, kita buat salah dengan dia, agak-agak berapa kali peluang yang manusia bagi untuk buat salah? Agak-agaklah yang dia boleh sabar. 3 kali, 3 kali.
Kali keempat jadi macam mana? Ya Allah ya, dahsyat. Manusia tak boleh terima kesalahan kita. Kalau boleh terima pun tadilah 3 kali je. Kali keempat dah let go. Say goodbye. Macam-macam perkataan. Betul kan? Bukan kata orang, kita pun sama. Tak ingin kawan dengan dia ni. Dah. Left group. Remove dia. Asyik buat salah yang sama. Remove. Itu manusia. Tuan-tuan. Sebab itu, kita kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah tidak pernah jemu dengan dosa kita. Balik-balik muka tu. Perangai yang sama, salah yang sama, silap yang sama. Minta ampun. Astaghfirullahalazim. Minta ampun. Apakah Allah jemu? Tidak. Sehingga kamu jemu. Tak jemu. Hadis Nabi sebut, dia buat dosa, dia minta ampun, Allah ampunkan. 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 Sampai sahabat tanya, sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila? Sampai dia jemu. Sampai orang tu jemu nak minta ampun dengan Allah. Ketika itu berhentilah keampunan tu. Tapi selagi mana boleh minta ampun, tuan-puan sekalian, ulang balik dosa, buat lagi, minta ampun lagi. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Baik. Yang kedua, faedah merasa diri kita berdosa. Yang pertama tadi apa dia? Untuk kita tawadhu, buang sifat sombong. Sebab Allah tak redha sifat sombong walaupun sebesar zarah. Dan yang kedua, muslimin-muslimat, merasakan diri berdosa ini boleh meluluhkan hati dan ia boleh menjadi jalan doa yang mustajab. Doa mustajab. Sebab apa? Sebab hati kita dah luluh. Tuan-puan pernah tak rasa diri berdosa? Masa solat, masa qiyam, ya Allah, aku dah buat dosa pada anak aku, ya Allah. Aku tak didik dia dengan Islam. Aku tak bawa dia kenal Engkau. Aku tak ada pun ajar dia baca Quran. Aku dulu sibuk cari duit, ya Allah. Ya Allah, aku telah mensia-siakan amanah yang Kau berikan kepada aku. Sekarang anak tu dah besar, lebih payah lagi untuk aku nasihatkan. Aku, ya Allah, yang telah mengabaikan amanah yang Kau berikan kepada aku. Macam mana rasa bila kita ngaku salah? Luluh. Sedih. Luluh. Betul kan, tuan-puan? Seorang suami, tuan-puan, andai kata dalam munajat dia kepada Allah, dia terasa, ya Allah, aku telah abaikan amanah yang Kau berikan kepada aku. Aku ambil isteri aku dengan nama Allah. Aku ambil dengan akad yang menurut syariat Allah. Tapi kemudian aku persia-siakan. Kemudian aku biarkan anak-anak aku, ya Allah. Aku abaikan mereka. Sekarang aku melihat keruntuhan yang berlaku pada keluarga aku, rumah tangga aku. Bukan salah orang lain, ya Allah. Salah tangan aku. Salah diri aku. Tuan-puan rasa macam mana bila orang mengaku salah? Luluh. Hancur hati. Hancur hati inilah yang diperlukan untuk doa yang mustajab, tuan-puan. Hancur hati ni. Sebab tu kadang-kadang kita ni pun ada tak betul kita? Hati saya hancur, Ustazah. Memang elok hancur. Betul tak? Jangan kata orang lain, Ustazah pun sama tu kan. Kau stres-stres tu kan. Cakaplah macam tu. Hati ni dah hancur dah. Luluh dah. Rupa-rupanya memang Allah nak suruh hancur. Rupa-rupanya memang Allah nak suruh luluh. Kenapa? Daripada jalan hancur dan luluh itulah doa kamu akan mustajab. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, dalam menerangkan tentang bab doa, menguraikan tentang hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari.
mutiara-mutiara hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka dihuraikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau? Beliau kata, doa ni ada 2 syarat penting. Yang dikatakan berdoa, ya. Kalau tak, dia tak panggil berdoa, dia panggil meminta. Meminta dalam bentuk dia tak betul-betul macam doa. Maksud dia macam ni, tuan-puan, ya. Kita ambil analogi macam ni lah. Anak kita dengan kita, dia nak pergi rombongan. Nak pergi mana? Nak pergi zoo negara. Zaman sekarang biasa dah pergi zoo negara, Zaman-zaman Ustazah tahun 75 atau 80 dulu. Nak pergi zoo negara, kan? Kalau rombongan, lagi ke mana lagi? Cameron Highland. Nak pergi Cameron Highland tu, satu kampung tu, riuh tu. Ingat tak cerita kita kat kampung dulu, Satu kampung riuh, malam-malam naik bas. Semua orang pergi kat padang sekolah tu. Jadi bila minta kebenaran dengan mak, nak pergi Cameron Highland, nak pergi zoo negara, beza tak orang yang minta dengan orang yang mengarah? Anak tu. Anak yang minta ni macam ni. Mak, boleh tak adik nak pergi Cameron Highland? Cikgu sains ada buat Ada buat rombongan. Kalau mak bagi, adik pergi. Kalau mak tak bagi, adik tak pergi. Mak pun kata, mak tak bagi. Okeylah mak. Kan, ya? Itu baru betul minta. Itu baru betul minta izin. Bila tak bagi, okey. Tapi yang, mak boleh tak adik pergi, mak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Adik nak pergi juga. Kan? Sudahnya bukan mengamuk kan? Lagi mak dia pun kata, pergilah, nak pergi sangat. Nampak tak beza orang minta dengan tak minta ni? Itu analogi, ya tuan-puan. Walillahil masalul a'la. Allah bukan bandingan dengan semua tu. Demikian juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa ni lain. Mengarah lain. Ya? Yang selalu mengamuk-ngamuk ni, yang selalu frust ni, dia bukan berdoa, dia mengarah. Ya Allah, aku bagilah aku kahwin dengan dia. Ya Allah, bagi aku kahwin dengan dia. Dengan dia juga tak nak orang dengan dia juga. Tahun ni. Dia mengarah, tak dapat, kecewa habis segala. Minta lain. Berdoa lain. Berdoa ni apa dia? Kita ada reserve, tuan-puan. Apa dia? Allah lebih tahu, kita tak tahu. Allah Maha Bijaksana, kita tak tahu apa-apa. Allah merancang yang terbaik. Kita mungkin merancang benda tak baik untuk diri kita. Itu lain berdoa. Jadi sahabat-sahabat, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti ada 2 syarat yang dikatakan kamu berdoa. Yang pertama apa dia? Kamu benar-benar beristighfar daripada dosa yang telah kamu lakukan. So maknanya tuan-puan, sangat penting dalam hidup ni kita tengok balik apa yang dah kita jalani dalam hidup ni. Hati kita memang berpotensi keras. Kalau kita tidak tengok balik perjalanan hidup yang pernah kita lalui, untuk kita melihat dari aspek tersangkutnya kita dengan dosa. Tengok balik, ya Allah. Ya, kalau macam ustazah kan, anak ada 7 orang kan. Ya Allah, macam mana aku didik anak-anak dari dulu, ya Allah. Macam mana kita dengan mak kita. Tengok balik. Kita akan nampak kekurangan kita, kelemahan kita. Macam mana yang aku dengan harta benda, ya Allah. Macam mana aku dengan masa yang aku ada. Macam mana aku dengan amanah ilmu. Fikir balik. Nanti akan nampaklah, ya Allah, aku berdosa. Sebab itu, bila kita berdoa, mesti dimulakan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sebanyak sangat dosa. Ustaz tak tahu tuan-puan, ini kaedah yang Ustaz pegang. Tak kira masalah apa, tak kira macam mana rumitnya masalah. Ada masalah memang rumit, tuan-puan. Bagi kita lah rumit. Kita tak tahu mana ujung pangkal dah. Kita tak tahu nak jelaskan macam mana dah. Semuanya dah berselirat, tuan-puan. Dan tak ada kaedah yang kita rasa boleh guna pakai. Kadang-kadang ada masalah macam tu kan. Yang sampai tak tahu nak cakap apa dah.
Cakap pun kita tak faham, orang tak faham. Ada kadang-kadang ujian Allah bagi sampai tak tahu dah macam mana sampai jadi macam ni. Yang kita tahu satu je, apa dia? Beristighfar kepada Allah. Tu je. Ni cakap sungguh-sungguh tuan-tuan. Ustazah ni manusia biasa. Usia pun dah 40, berapa usia Ustazah? 47. Ya, 47 tahun. Banyak benda yang Ustazah jalani juga dalam hidup ni tuan-puan. Turun naik hidup ni. Kadang-kadang tak dapat nak difikir lagi dah. Kalau fikir pun tak jumpa, hanya membebankan kepala. Kadang-kadang tak dapat nak diluah dan dirasa lagi dah. Kecuali apa dia? Jari inilah guna. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Tak tahu nak cakap apa dah tuan. Nak jelas tak tahu, nak kata tak tahu, nak rasa tak tahu, nak fikir tak tahu. Tahu satu je apa dia? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang itu yang rasanya dialami dalam hidup. Tak tahu nak cakap apa. Dan tak perlu bercakap. Tak perlu bercakap. Bercakap tak meleraikan. Menjelas tak memahamkan. Menerang tak mencerahkan. Kadang-kadang macam tu tuan-tuan, kecuali apa? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ketika mana kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je keyakinan kita. Ya, sebab kita yakin istighfar pada Allah, taubat pada Allah, Allah akan jawab doa kita. Istighfar pada Allah, taubat pada Allah, Allah akan keluarkan kita daripada kemelut. Walau macam mana pun gelombang kesusahan itu, Allah akan keluarkan. Apakah kemelut kita, masalah kita lebih besar daripada yang dihadapi oleh Nabi Yunus? Tak. Siapa sini sedang duduk dalam perut ikan? Ke ikan dalam perut kita? Kan bilis, kan pagi tadi makan nasi lemak kan? Tak ada kan masalah macam tu. Duduk dalam perut ikan nun. Lepas tu bawa ke tengah laut, nak gelap malam. Lepas tu macam tu ikan kan duduk parking kan. Ikan kan berjalan lompat-lompat macam tu. Kita duduk dalam tu macam nak mabuk dalam tu. Siapa yang ada ujian macam tu? Tak. Kecuali Nabi Yunus. Boleh keluar tak daripada kegelapan tu? Keluar. Berkat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta tu, itu tahlil. Kan? Maknanya, la ilaha illa anta, kalimah tauhid. Subhanak, kalimah tasbih. Inni kuntu minaz zalimin. Aku ni pendosa, ya Allah. Aku zalim pada diri aku, ya Allah. Aku banyak buat salah, ya Allah. Aku banyak buat silap, ya Allah. Pengakuan itu mengeluarkan kita daripada kesusahan yang kita alami. Masya Allah, tuan-puan. Sebab itu rugi orang tak nak ngaku salah. Kalau tahu tuan-puan benda ni, semua berebut suami isteri bergaduh. Abang salah, abang salah, abang salah, abang berdosa. Berebut nak ngaku salah. Ini tak. Ni yang salah. Abang yang salah. Ini yang salah. Aduh. Berebut. Ya, saya salah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Berebut nak ngaku salah. Tapi sebab kita tak tahu faedah daripada mengaku salah. Faedah daripada mengaku diri kita berdosa. Sebab kita dah faham kaedah tadi ya tuan-puan. Kita bukan mengaku salah dan mengaku berdosa yang menjatuhkan kita. Ada orang jatuh tuan-puan.
Yelah, saya ni berdosa, ahli neraka. Itu jatuh. Itu tak betul. Lepas tu suruh solat, pergilah semayang. Nak buat apa semayang? Dah ahli neraka kan? Dah banyak dosa. Pula dah. Itu masalah. Kan kita dah cakap tadi, mengaku berdosa, tapi bersama dengan keimanan, keyakinan Allah itu Maha Pengampun. Allah tunggu kita. Allah tunggu kita. Ya Allah, ini contoh-contoh munajat lah, ya. Ya Allah, andai kata pintumu terbuka untuk orang yang berdosa dengan aku seperti aku, maka aku datang ya Allah dengan dosa-dosa yang banyak yang telah aku lakukan, asalkan pintumu terbuka untukku. Boleh jadi pintumu untuk aku bukan dengan ibadah-ibadah aku yang banyak, tapi datang dengan kelemahanku, dosaku, kesalahanku. Maka aku datang, ya Allah, mengetuk pintumu. Itu munajat-munajat ahli-ahli sufi, tuan-puan. Supaya apa? Yang penting Allah sudi menerima kita. Manusia lain. Manusia dia nak perfect semua. Jangan berdosa, jangan buat salah, jangan itu, jangan ini. 3 kali je kan? Tadi berapa kali peluang kita bagi? 3 kali. Lepas tu, get out. Allah tidak. Datanglah berapa ratus kali, ribu kali pun selagi mana nyawa tak sampai kerongkong, Allah akan tantang. Allah akan baiki. Allah akan jaga. Allah akan lindungi. Dan tengok faedah tadi kita kata apa dia? Doa mustajab. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, yang pertama, kamu nak berdoa, dikatakan berdoa bila kamu datang memohon keampunan kepada Allah. Sebelum berdoa. Bersihkan diri dulu, bersihkan hati. Istighfar. Ada orang istighfar tapi dia tak nampak apa salahnya. Saja je istighfar ni, tak berdosa pun. Ya? Pernah kan semayang malam, pergi qiyamul lail, tadarus jalan jelatik buat qiyamul lail kan? Panggil ustaz-ustaz suara yang sedap-sedap tu. Lepas tu ustaz tu baca masa solat, lepas tu baca doa, menangis makcik sebelah kan, menangis gelembung-gelembung air hidung. Kita pandang dia kata-kata dia mesti banyak dosa ni. Yang kita relax ya, seperti air mata tak ada, dah tak ada dosa, nangis buat apa? Kita pandang orang tu menangis tu banyak dosa dia. Nampak tak kita tuan-puan macam mana kita rasa diri kita okey je. Ya Rabbi, ya Allah, banyak yang dosa kita tuan-puan. Dan terlalu indah rupanya merasakan diri ini berdosa. Indah sangat. Luluh hati kita. Tak apa. Manusia nak nilai kita macam mana, ikut dia lah. Ikutlah, bukan boleh jaga manusia dia punya penilaian. Betul tak tuan-puan? Nak dijaga ramai-ramai ni peninglah kita. Ikut dia lah, fikir macam mana. Penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tahu hati kita luluh. Okey, yang kedua tadi kata Dr. Said Ramadan, yang pertama kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan syarat yang kedua hati kamu dalam keadaan luluh di hadapan Allah. Tak nak nampak hati yang macam bagus masuk ustazah tu, dia tak luluh, hati dia rasa diri dia baik, rasa diri dia hebat, tak ada apa-apa, macam tu. Ya, tapi hati yang luluh ni, hati yang diuji, hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang macam-macam lah dilalui dalam hidup. Masya Allah, cepat doa tu mustajab. Maknanya itu akan benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimat, kalau anak kita lahir-lahir pandai, agaknya tak banyak sangat kita berdoa ni. Dan mencerdik. Asyik cakap, bakal cerdik. Tengoklah maknya siapa. Maknya profesor. Tak berdoa dah tu. Ya, kurang dah berdoa tu. Sebab apa? Dah bakal profesor. Darjah 1 nombor 1, darjah 2 nombor 1, darjah 3 nombor 1, darjah 4 nombor 1. UPSR 5A, PMR berapa A tu?
Bagilah berapa A pun kat dia. 20A, 30A. Ambil semua A. SPM, kalau ambil 20 subjek 20A, dah. Luluh tak hati mak dia berdoa. Nak banding anak yang punyalah payah dapat A. Mana A dia? A dah habis. A dah habis. Kan? Asyik ambil huruf lain. Yang itu, ya Allah, lumat. Basah sejadah kita berdoa. Ya Allah, janganlah dia menurun aku. Ya Allah. Bagilah cerdik sikit, bengap sangat budak ni. Puas berdoa. Bagus tak keluluhan tu? Bagus. Memberi makna kepada masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bateri dah habis. Terima kasih. Okey, ni bateri ada 3. Mana boleh sampai asar. Jadi apa yang berlaku, sahabat-sahabat sekalian, luluh hati. Ustazah nak pada pagi ni kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, rupanya jalan keluluhan hati ni baik untuk kita. Rupanya jalan kekecewaan itu juga baik untuk kita. Rupanya jalan kelukaan itu juga baik untuk kita. Jalan kesusahan itu juga baik untuk kita. Betul tak tuan-tuan? Baik tak untuk kita? Baik, Alhamdulillah. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Boleh jadi ada benda yang kamu suka tapi tak baik untuk kamu. Boleh jadi ada benda yang kamu tidak suka tapi baik sangat untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui apa-apa. Inilah yang sedang kita lalui dalam hidup. Apa dia? Kita sedang melalui proses yang paling baik untuk kita. Paling baik tuan-puan, paling baik. Hanya kerana kita tidak bersyukur. Hanya kerana kita tak mengaku salah. Hanya kerana kita kurang sedar. Sebab kita manusia biasa kan? Kena selalu diperingatkan. Padahal yang sedang berlaku pada kita ni tuan-puan, insya-Allah inilah yang paling baik untuk kita daripada Allah yang Maha Bijaksana. Ya Rabb. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu. Malu tak tuan-puan? Malu. Kenapa malu? Sebab pernah komen. Sebab pernah stres. Sebab pernah tak redha. Sebab pernah macam-macam kan perangai kita kan? Tapi tak apa. Kita berdosa. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Kalau ada Quran boleh sama-sama rujuk. Bagaimana nikmat yang Allah kurniakan kepada orang yang mengaku berdosa, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka katakanlah, istaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah beristighfar kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan mengirimkan ataupun menurunkan daripada langit hujan yang lebat.
Hujan yang lebat ni maksud dia bukan banjir. Maksud dia adalah nikmat yang melimpah ruah. Kesan daripada apa? Istighfar kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Cuba rasa hari tak hujan macam mana? Kemarau macam mana? Macam mana nak bagi turun hujan? Ada ke kudrat kita nak bagi hujan turun? Tak ada. Kemarau. Tengok kesan negara-negara yang kemarau tu macam mana, tuan-puan. Kebuluran, kemarau, kering kontang, mati terbungkang semua apa? Binatang-binatang, haiwan. Tak boleh buat apa. Kenapa? Tak ada turun setitik air pun daripada langit. Tak turun daripada awan, tak turun. Maknanya ini kerja siapa, tuan-puan? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menurunkan hujan daripada langit. Habis tu, kalau nak bagi turun hujan macam mana? Masa kemarau yang teruk. Masalah yang besar. Macam nak turun pertolongan Allah? Jawabnya apa dia? Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian dengan Tuhan kalian. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sebab tu tuan-puan, untuk kita bukan 100 kali sehari ya. Bukan 100 kali. Nabi SAW yang 100 kali. Nabi maksum tuan-puan. 100 kali. Kita pendosa. Pendek kata asal teringat. Astaghfirullahalazim. 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 Ni kadang pakai tudung menyanyi. Pakai baju menyanyi. Masak menyanyi. Betul tak? Ustazah kadang-kadang tegur juga. Ada anak-anak Ustazah pun anak muda kan. Kau tudung nyanyi ni, nyanyi tu nyanyi. Kita ganti istighfar lah, dek. Cuba selawat lagi baik. Kan? Betul tak? Boleh nyanyi selawat lah. Daripada nyanyi entah lagu mana, tak faham maksud pun. Ya? Lebih baik kita istighfar. Sebab apa? Sebab keperluan kita kepada istighfar ni tak cukup 100. Tak cukup 1000. Habis tu banyak mana? Sebanyak yang kita boleh buat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau beli tasbih, macam jenis tasbih dah ada. Betul tak tuan-puan? Tasbih yang panjang tu ada, yang pendek ada, untuk 100 ada, 33 ada. Itu jenis yang biji-biji tu. Jenis yang apa, macam-macam lah, yang gentel lah ke, apa. Semua ada belaka. Sekarang pakai kat jari pula. Bukan tak beli semua. Lain-lain, semua tinggal kat rumah. Yang tasbih biji tinggal, yang gentel tinggal, yang sapu pusing tinggal, yang ada ni jari jemari. Ingat ataupun tidak kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tu dilanjutkan. Allah turunkan hujan daripada langit, tuan-puan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah mengurniakan kepada kamu semua harta-harta dan anak-anak yang ramai. Istighfar. Terlalu banyak yang Allah bagi daripada istighfar. Anak Allah bagi, harta Allah bagi. Kenapa? Banyak istighfar. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah bagi pula, jadikan pada dia ni kesuburan, keberkatan. Ada kebun-kebun. Lepas tu tengah-tengah kebun ada sungai-sungai yang mengalir. Maknanya apa? Barakah. Daripada mana semua ni? Kunci dekat mana? Istighfar. Tapi kalau rasa diri tak berdosa, rasa diri tak bersalah, manakan nak ingat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejujur-jujurnya. Ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, lepas ni nak marah tak kalau ada orang cakap kita salah? Balik nanti suami kita kata, semua ni salah awak. Awak yang bersalah. Awak yang berdosa. Agak-agak nak cakap sana? Ya. Baiklah. Jangan macam tu. Iyalah tu. Tu lain.
Awak seorang tidak ahli syurga. Itu lain ya. Betul-betul. Boleh jadi bang, saya salah bang. Boleh jadi. Mungkin. Memang betul saya salah. Saya salah. Saya nak beristighfar pada Allah. Masya Allah ya. Ustaz cakap pada diri sendiri tuan-puan. Mungkin itu sikap yang kita patut ambil. Apa dia? Saya nak beristighfar pada Allah. Saya nak minta Allah supaya Allah ubah diri saya. Allah perbaiki diri saya. Ustaz rasa kita macam tu, yang bercakap menuduh-nuduh kita pun kata diam juga. Betul tak? Yang selalu berbalas-balas cakap ni sebab apa? Kita menidakkan. Apa pula salah saya? Awak tu yang salah. Awak yang salah. Awak yang salah. Jawabnya sejam. Sebab tak ada orang nak ambil salah tu. Yang ni lempar ke sini, yang ni lempar ke sini. Yang ni baling ke sini, yang ni lempar ke sini. Anak ke mana kan salah tu. Cepat ambil, habis cerita. Saya ambil. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta Allah perbaiki diri saya. Saya minta Allah jadikan saya ahli syurga, bang. Saya manusia biasa. Terdiam ya. Baru dia diam. Sebab apa? Yang dilempar dah ada orang yang ambil. Takkan nak minta balik. Tak apalah, pak saya balik lah. Saya pun salah juga. Ambil balik semua. Betul tak tuan-puan? Ngaku salah. Bukan bermakna kita ngaku salah untuk kita kalah ya. Dalam masa yang sama, kita mengambil tanggungjawab untuk baiki keadaan. Kadang-kadang dengan orang ni kena ada skill. Payah dengan orang ni tuan-puan. Dengan manusia ni kita kena ada skill. Walaupun kita kata okey lah, saya salah. Tapi kita ada skill. Apa dia? Kita akan baiki banyak benda. Dia pun kita kena baiki juga. Kita kena nasihat juga. Tapi tak nak panjang cerita kan. Ya, saya salah. Saya berdosa. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, mengaku berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini, sampai kita pun minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, faedah dia terlalu banyak. Tadi Ustaz dah sebut kan? Dan dibantu lagi, ditambah lagi dengan ayat Quran ni, Allah akan turunkan hujan, Allah akan turunkan pertolongan, Allah akan turunkan rezeki, Allah akan ramaikan anak, keturunan, Allah akan banyakkan harta, Allah akan bagi barakah kepada kehidupan kita. Di celah-celah mana pun dalam hidup kita, ada jalan. Seperti mana Allah sebutkan, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Di celah-celah kebun itu Allah jadikan sungai yang mengalir. Kebun, kalau tak ada sungai, mungkin kehabisan air. Tapi ni Allah bagi celah-celah tu sungai yang mengalir. Macam itulah hidup kita tuan-puan. Dek banyaknya istighfar kepada Allah, celah mana je barakah. Anak barakah, harta barakah, masa barakah, tenaga barakah, ilmu barakah, masa muda barakah, masa tua barakah, dah mati pun keberkahan terus mengalir pahala jariah kepada kita. Kerana besarnya makna istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ustaz nak sebutkan kat sini, dalam hidup kita ni tuan-puan, dia ada beberapa terminal yang kita panggil sebagai terminal jalan pulang. Tahu terminal kan? Station. Kalau nak pergi, nak balik naik bas kat mana? Macam itulah maksud dia. Kena pergi TBS. Tahan-tahan kat tepi ni, tak berhenti bas. Pergi kat terminal dia. Kita, dalam perjalanan hidup kita pun, kita nak meluruskan hidup kita ni, balik kat terminal dulu. Balik kat terminal ya tuan-puan. Kalau tak, susah nak lurus. Doa nak lurus hidup ni, doa dia pendek. Ada satu doa, nak bagi lurus semua. Lurus niat, lurus kata-kata, lurus perkataan, lurus perbuatan, ya. Kalau tak bengkak-bengkok, otak, penipu, tak jujur. Doa dia tak panjang kawan, pendek je. Cuba dengar doa ya. Allahumma hdini wasaddidni. Pendek kan doa dia? Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Maksud dia apa dia?
Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan luruskanlah aku. Lurus. Takut tak lurus tuan-puan. Kalau tak lurus nak ke mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta Allah mahdini wasaddidni. Kalau ramai, Allahumma hdina wasaddidna. Ya Allah, bagilah petunjuk pada kami, luruskanlah kami. Jangan mulut kita macam, apa orang kata, berkait tu? Berkait, lidah bercabang, apa benda? Kan? Telunjuk berkait. Telunjuk lurus. Kelingking berkait. Ya. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Tak nak. Kita nak lurus. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nak bagi lurus hidup kita ini ada terminal. Yang pertama, terminalnya adalah terminal taubat. Taubat tak mungkin berlaku kalau kita tak mengaku diri kita berdosa. Itu terminal taubat. Katalah nak hijrah, nak jadi baik. Tapi tak nak taubat. Terus nak jadi baik. Payah juga. Saya terus nak jadi baik. Habis tu yang dosa-dosa, mungkin ada dosa berzina, dosa merompak, dosa apa. Takkan nak selesai macam tu je. Kena taubat. Terminal nombor 1. Terminal yang kedua adalah istighfar. Itu terminal apa? Lipas. Lipas ke? Lipas ke cicak? Ada orang takut lipas kan? Geli dengan lipas. Nanti ingatkan Ustazah nak cerita pasal terminal tau. Tapi sambil tu Ustazah nak mencelah cerita Ustazah. Ustazah pernah berceramah. Berceramah dekat satu tempat. Dekat dewan orang ramai. Yang dah lama tak guna. Dewan orang ramai tu dah lama tak guna. Tepi-tepi tu memang ada lah macam rumput-rumput, semak-semak sikit. Tengah berceramah tu tuan-puan, nasib baik Ustaz ceramah ada pentas. Ada pentas tu, jadi orang lain kat bawah pentas. Tengah ceramah tu tuan-puan, Ustaz tengah bercerita pasal perang. Perang. Tak ingatlah perang Badar ke perang Uhud ke. Tiba-tiba orang kat bawah tu semua macam ni lah. Ya, macam ni. Katok. Dia kata katok. Dia ingatkan kata. Ustaz kata, jadi Ustaz pun cakap lah, tak apalah makcik. Jangan takutlah katak, tak ada apa-apa. Katok. Ustazah berceramah tu kat Kelantan. Tiba-tiba dia kata, apa Ustazah? Bukan katak. Ular. Bayangkan. Ustazah memang tak boleh lah dengan yang itu tu. Katak tak apa lagi lah, sikit-sikit kan. Boleh tahan. Yang itu pun tak boleh langsung. Ustaz dengan Ustazah yang cerita pasal perang. Cerita pasal perang ni. Rasa nak angkat kain, nak lari rasa. Ya? Masya Allah. Macam-macam. Masa tu dekat dia orang ramai. Aku punya katok tu pukul. Dia nak katak. Kan ya? Jadi macam-macam lah. Jadi kalau lipas nak dengar ceramah tu okey lah. Ya? Tak apa. Mana tu lipas pening kan? Baik. Kita sambung ya. Terminal yang kedua adalah terminal istighfar. Maknanya yang hari-harian ni nak balik kepada stesen dia ni istighfar. So kita tak pergi jauh sesat, jauh tersalah, jauh tersesat, jauh tersasar, tak. Kenapa? Cepat balik ke terminal istighfar. Terminal yang ketiga adalah amal soleh. Buat baik. Setiap kali kita buat baik, kita refresh persegaran kepada diri kita untuk kembali ke pangkal jalan.
Fokus diri untuk buat baik, tuan-puan. Fokus. Hari ni nak buat baik apa ya hari ni? Bayangkan orang yang fokus buat baik ni memang hebat lah. Contoh ya, pagi tadi dia fokus nak susun kursi. Dia nak buat. Kenapa? Amal soleh. Dia nak bawa makanan. Kenapa? Amal soleh. Kalau tak, kita fokus nak makan apa hari ni? Agaknya Leha bawa apa hari ni? Timah bawa apa? Yang dia ni melenggang. Kenapa? Dia tak fokus pada amal soleh. Dia tak fokus untuk dia buat. Ini tak kata orang lain ni, Ustazah pun sama. Cakapkan diri sendiri. Ustazah pernah ada seorang sahabat yang Ustazah belajar daripada dia. Kalau kita program apa-apa dengan dia, mesyuarat ke, usrah ke, dia pernah terdatang lewat, biasa datang awal, tapi terdatang lewat sebabnya dia tidak mau datang dengan tangan kosong. Jadi dia berpusing cari kat mana nak beli goreng pisang ataupun cempedak goreng. Dia tak boleh datang dengan tangan kosong. Masya Allah. Dan sebelum tu memang dah diperhatikan dah. Memang dia tak akan datang tangan kosong. Walaupun sikit dia akan bawa daripada dia. Jemputlah. Bukan kaya sangat pun. Tapi sikap. Orang yang sentiasa memikirkan kebaikan apa yang aku nak buat. Kebaikan apa yang aku nak buat. Kebaikan apa yang aku nak buat. Masya Allah. Dan terminal yang keempat adalah sabar dalam ujian. Sebab ujian ni kafarah. Dia bersihkan kita. Tak ada orang tahu sebanyak mana klorok yang kita perlukan untuk bersihkan kita. Sebanyak mana yang diperlukan untuk membersihkan kita. Sebab orang tak tahu kekotoran kita. Allah Maha tahu. Sebab itu kalau ada kesusahan, kesakitan, kesedihan, sabarlah. Kalaupun bukan untuk dibersihkan, ia untuk meninggikan. Semua itu terminal yang baik untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang Ustaz cakap ni tuan-puan, kita kena dengar selalu. Sebab lagi 3 hari lupa. Lagi 4 hari tak perasan. Lagi 5 hari, tak tahu mana dah. Bila hati dah sakit. So kena dengar selalu. Ya, dan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah dalam kebaikan. Kesimpulannya, sahabat-sahabat sekalian, bertuahlah manusia yang Allah luluhkan hatinya, mengaku dia salah, mengaku dia berdosa, mengaku bahawa dia memang perlu untuk dibaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahawa dia perlu untuk baiki diri dia. Dia manusia yang lemah, dia tak sempurna. Beruntung manusia seperti ini. Kenapa? Kerana itu jalan kebaikan yang banyak yang Allah nak berikan kepada dia. Tapi malanglah orang yang rasa diri dia betul semua. Tak ada salah apa. Ya, perfect, terbaik, terbagus, tersuci. Yang hanya kadang-kadang menyebabkan hati kita sombong kepada Allah, sombong sesama manusia, yang menyebabkan doa kita terhijab, yang menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, ya, kalaupun tak dapat semua yang Ustaz cakap, Ustazah harap tuan-puan boleh balik dengan satu perkara yang Ustaz sebut tadi. Tak kira apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kuncinya adalah istighfar. Dan Sayyidul Istighfar berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ustaz nak bacakan pada tuan-puan. Ini buku Ustazah. Buku doa Qiyamil Lail. Dalamnya ada banyak doa-doa, munajat. Memang best lah buku ni, tapi dalam bahasa Arab semuanya. Ustaz bawa contoh kepada kita yang berdosa ni kan. Ya, banyakkan baca macam ni lah. Ustaz bacakan ya. Tuan-puan aminkan saja.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami semua ini adalah hamba-hamba-Mu. Dan kami telah berusaha sedaya upaya kami untuk memenuhi janji kami dengan-Mu. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada segala kejahatan dan keburukan yang telah kami lakukan. Kami mengaku dengan-Mu ya Allah atas sekalian banyaknya nikmat-nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku ya Allah atas sekalian banyaknya dosa-dosa kami kepadamu. Maka ampunkanlah kami ya Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Kamu. Kamulah penolong kami, pelindung kami, penjaga kami di dunia dan di akhirat. Matikanlah kami dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. Dengan rahmat-Mu ya Allah kami merayu, kami memohon. Perbaikilah bagi kami seluruh urusan-urusan kami ya Allah. Perbaikilah bagi kami seluruh urusan-urusan kami ya Allah. Perbaikilah bagi kami seluruh urusan-urusan kami ya Allah. Dan janganlah Engkau biarkan diri kami kepada diri kami sendiri ya Allah. Walaupun pada kadar sekelip mata ataupun lebih kurang daripada itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami. Ampuni dosa pasangan hidup kami. Ampuni dosa anak-anak suriat keturunan kami. Ampuni dosa guru-guru kami, sahabat handai kami, adik-beradik kami, adik keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami pasangan hidup kami, zuriat keturunan kami yang sejuk hati kami. Dan jadikanlah kami ya Allah imam kepada sekalian orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami ya Allah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang menyejukkan hati, pasangan hidup yang menyejukkan hati. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami akhlak yang terpuji, hati yang bersih, lidah yang sentiasa berzikir mengingat-Mu. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian,
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keampunan kepada kita, rahmat yang maha luas kepada kita, so kita dapat menjalani hidup yang ke depan ya dengan hati yang lapang, hati yang tenang, dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita beroleh husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi